haram hukumnya kalau bercerai. Dengar saya cakap, haram hukumnya pada siapa yang bercerai tanpa sebab-sebab yang syar'i. Kenapa cerai? Kami tak sefahaman. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tak ada. Baca balik, tengok sijil nikah tu, apa dia sebab-sebab kat belakang tu ada. Meninggalkan beberapa bulan berturut-turut, tak memberi nafkah, mendatangkan kecederaan pada tubuh badannya, kan? Apa lagi? Antara je lah. Ini saja, ayah tak boleh lah tengok muka dia. Itu tak ada. Dan orang perempuan ingat, barang siapa orang perempuan isteri yang memohon cerai, minta cerai tanpa sebab yang syar'i, biduni ba'sin, tak boleh. Dan kalau minta juga, I tak boleh sebab ada lelaki lain yang I suka. Contoh, haram baginya bau syurga. Bau pun tak boleh, masuk lupa lah. Akhirat nanti bau syurga terbau berapa tahun? 500 tahun perjalanan dah terbau. Bau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, tuan pengurusi masjid, tuan pengurusi surau Al-Yaqin, tuan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini, walaupun dalam keadaan yang hujan lebat, tapi kita berjaya menempatkan diri kita dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Alhamdulillah. Alam ni tajuk yang dah diamanahkan adalah tajuk membina keluarga bahagia. Nak cerita, nak mengajar tidak, tapi ramai yang dah berkeluarga, masing-masing dah ada set rules and regulation dia. Dah dalam keluarga masing-masing. Cuma kita mungkin mana yang baik boleh kita overhaul sikit-sikit, boleh kita tambah baik, mungkin kita boleh tacap-tacap sikit, mungkin menjadikan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Sebab kita berada dalam dunia hari ini, Nabi pun ajar kita, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab tak sama, kan? Tapi basic dia sama, tapi menyesuaikannya dengan keadaan semasa kita, keadaan kita. Dulu kita masa kecil, mungkin mak ayah kita sebat kita, bantai dengan pelepah kelampur ke, bantailah dengan apa sekalipun elok perangai, kan? Hari ni tagur sikit langsung lagi rumah, cakap sikit dia buat perangai, kan? Dulu budak umur 4 tahun boleh membaca keluar muka depan surat khabar. 4 tahun. Hari ni budak 2 tahun dah tahu password telefon mak dia, kan? Jadi bezalah. Dulu TV 1, TV 2. Masa saya kecil tu dah masuk sekolah rendah tu baru jumpa TV 3. Hari ni dah berlambak channel dah. Dulu TV pukul 5 start sampai 12 tengah malam. Mula-mula tu sampai ke 10, lepas tu sampai ke 12. Hari ni TV 24 jam.
Malahan orang dah tak tengok TV kat TV ni dah. Kadang orang tengok dekat gadget, dekat peranti-peranti yang ada. So, jadi cabaran ni berbeza-beza. Cabaran berbeza-beza. Panjanggalah keranji dikait, halban tua ke diri menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit. Inikan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu. Asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerbu. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu. Hendak kahwin dengan diri sayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutera kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang. Cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Cinta karat kenangan bersanding. Dah berkarat cinta ni, yang diingat masa dia bersanding tu. Lepas tu tak ada yang indah lidah lebih tu kan? Melugut lalang risau kerangga, ke bukit indah hutan diredah. Hidup girang bergurau senda, tergigit lidah janganlah amarah. Kelubi keranji beralih dulang, bekallah bingka ke Tanjung Sena. Suami isteri berkasih sayang, kekal bahagia ke hujung nyawa. Berangan-angan dayang bercelak, selendang labuci tebal sulaman. Di tangan-tangan sayangkan anak, sayang isteri tinggal-tinggalkan. Menggambarkan semua orang nak bahagia, tak ada orang tak nak bahagia. Tak ada orang yang kahwin, aku kahwin sampai seminggu jadilah, tak ada. Tak ada macam tu kan? Tak ada orang tu. Ada orang tu, aku kalau kahwin paling tidak sebulan lah, at least. Oh, tak ada. Semua nak kahwin, nak bahagia. Tapi bila tanya nak bahagia tu, apa bahagia? Kau tak nak bahagia ke nak bahagia tu? Tanya balik soalan bahagia tu apa? Bahagia tu peluk bini pagi subuh sampai malam. Lepas tu beranak je. Ada orang perempuan rasa beranak tu tak bahagia, azab kan? Tak ada bahagia beranak. Dua anak sudah ponik. Nah kan? Yang lelaki sudah lah. Saya cakap dengan isteri saya, nak anak ni tak ada. Apa ya dengan dah lah tu. Sebab apa? Sebab kita ceramah mana kita tahu. Ceramah saya di sini. Contohlah bahagia tu apa? Adakah tengok anak? 10 anak kau, bahagia hidup kau. Tengok anak memanglah. Dia cakap macam tu, tengok anak memanglah. Bila tengok apa? 10 anak bersusun melampuh anak tak bahagia. Faham tak melampuh? Tu kata-kata lama Negeri Sembilan. Melampuh ni too many lah, macam tu lah. Kalau cakap orang Serdang kan. Jadi ramai betul lah anak-anak. Jadi tak bahagia juga. Rumah besar, bilik seorang satu kan, mewah semua, sofa cantik, import daripada Itali, kapet daripada Belgium. Bahagia lah? Tak bahagia gitu. Bergaduh, bercerai-berai. Jadi bahagia ni apa maksud? Kan? Jadi duit banyak, duit kau banyak, bahagia lah hidup kau. Belum tahu lah tu. Berambut anak-anak. Ada seorang ibu ni, alhamdulillah, akak dah beli dah rumah 5 biji dah dapat kumpul dah, alhamdulillah. Selesai dah ada 5 biji rumah, bagi anak akak seorang satu. Anak 5 orang seorang satu, alhamdulillah. Lega hati akak. Besok akak mati tak adalah dia bergaduh kan? Siapa cakap mati rumah ni, jual rumah tu, lepas tu bergaduh daripada dia. Nak cakap apa kan? Tu yang kita tengok kadang apa masalah kan? Nak bahagia macam mana? Ada satu tu pula tengok dekat dalam media sosial, dalam TikTok, dia tunjukkan ayah tengah duduk macam dengan cucu, anak balik disepak ayah tu, nangkup. Ramailah yang komen, kurang hajar betul, anak derhaka, macam-macam lah ya. Tapi soalan yang patut ditanya, siapa yang ajar anak kurang ajar tu? Jadi semua tu persoalan membina keluarga bahagia. Maksud membina, membuat hingga terdiri sesuatu.
Masuk keluarga, satu komponen manusia dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak dan sebagainya. Maksud bahagia secara ringkasnya adalah rasa keadaan yang merasa aman, rasa damai serta gembira. Itu bahagia. Ada yang cakap bahagia itu consist of three things. Cakap apa dia? Ada 3 perkara. Pertama, ketenangan. Kedua, kebebasan. Yang ketiga, kegembiraan. Bahagia. Contoh, kalau kita ketenangan, tenang, bahagia. Tak tenang apa bahagia kan? Tenteram. Macam tadi semayang kan, sojuk dengan kapet tabana muka, sojuk lagi, imam lah baca lalai Irama Malaysia malam ni. Macam tu mata kan jauh, makin lama makin jauh. Imam ni pula kan, mendayu-dayu imam bagi malam ni. Imam saja nak bawa mood syahdu tu kan, yang belakang dah berbual dah. Adakah itu bahagia? Bahagia waktu semayang sampai tidur, macam-macam sampai mengigau tadi. Contohlah kan, tu bahagia dah tadi dia tu. Tapi tak, bukan tu. Kemudian bebas. Kebebasan tu juga satu bentuk kebahagiaan. Dapat kita keluar hari ni, budak-budak dapat dia main bola, petang tak duduk rumah, bahagia betul. Nak tahu bebas ni bahagia tak bahagia, tanyalah saudara kita di Palestin. Bahagia tak? Malam ni orang sedang dapat pakai selempang solidariti Palestin pun bahagia orang rasa. Dan begitu juga kegembiraan. Gembira tu bahagia, dia dapat dia gembira kan? Jadi macam manakah kita nak mencari kebahagiaan? Tentulah kena ikut jalan yang betul. Orang yang berkahwin ni, dalam bab kahwin ni nak bahagia ada 3 je cara katanya. Pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Sambutlah kaedah, mesti komunikasi yang betul. Mestilah macam ni, kata profesor ni, hendaklah mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh, hendaklah mempunyai satu hubungan baik, bersopan santun. Semua Islam ajar. Semua Islam ajar. Nak cakap apa? Dalam Islam komplit. Contoh nak tengok bab perundangan, dia sebut beyond reasonable doubt. Standard penghukuman dalam kes-kes jenayah kan, kriminal punya standard dia beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah kata. Rupanya Nabi dah ajar. Nabi ajar apa? Dalam bab menghukum orang, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Sama lah beyond reasonable doubt tadi. Kemudian dia ajar kan? Nabi kalau pakai kasut, bila Nabi sampai dekat Nabi pakai sepatu Nabi itulah, capal Nabi itu Nabi pakai. Kalau Nabi sampai dekat rumah, Nabi sampai dekat masjid, slipper Nabi itu capal Nabi itu Nabi akan susun letak menghadap keluar. Senang nak sarung. Tapi kita pula, slipper kau semua menghadap luar, macam Jepun pula. Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Nak tunjuk orang lain dah lama kaji Islam, semua dah ada dalam Islam. Dah ada, kita je. Nabi dulu sahabat tanya, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu malum sahabat. Macam mana atas bawah tu Rasulullah? Nabi senyum, Nabi kata kamu ikut saja. Nabi kata, rupa zaman kita baru jumpa mak flat, mak apartment. Nak tunjuk apa? Islam ni melangkaui zaman. Ya. Nabi dah nyangka dah akan datangnya lautan maklumat. Dulu orang cakap apa? Dulu kita baca hadis dulu. Ya. Barang siapa yang menjaga aib orang, maka Allah akan menjagakan Allah Ta'ala akan menjaga aibnya. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Macam mana pula?
terbuka aib, dia duduk dalam rumah kan? Apa yang mikir kan? Orang dulu-dulu kalau budak perempuan tu mengandung, tak sengaja kan? Tiba-tiba lah besar perut, tak tahulah macam mana boleh jadi kan? Orang dulu-dulu akan suruh dekat kampung, suruh kat kampung jangan keluar-keluar rumah. Bertahun-tahun baru balik, bawa anak, bawa suami mungkin. Orang sekarang bersanding tu kan, tak ada malu, perut puasa macam puasa perut dia tu sekarang. Tapi sorok pun dalam rumah sekarang Allah akan buka aib orang yang buka aib orang lain walaupun dia berada dalam rumahnya, rupanya media sosial. Itu cerita dia kan? Itulah. Jadi alhamdulillah, tapi ada kebaikan juga media sosial. Saya duduk kedai mamak Karim tu tadi, mamak tu pun kenal saya tadi. Ada ceramah sana, dia pun tahu. Maknanya berjaya lah pihak unit media Surau Al-Yakin. Tak ada tompek lain yang boleh meyakinkan orang ramai datang melainkan Surau Al-Yakin. Kan? Tapi itulah, berpujuk masuk dalam, heran aku kan. Lambat start ceramah, dia nak manggil orang masuk dalam surau, payah betul nak masuk kan? Sebab saukan, jangan saukan, ni rumah Allah, masuklah dalam. Nak tengok Samsul Lebat bukan sonang. Booking tahun lepas booking berapa tahun dah, tapi jumpa Samsul Lebat kan? Macam ni baru tahu. Kepada yang baru kali pertama datang ke surau ini, walaupun duduk di sini, saya ucapkan selamat datang. Baru kau tahu betapa lawa dan selesanya semayang ke surau. Dan surau ni untuk teman-teman semua ada buat solat Jumaat kalau yang tak tahu. Tu yang dia baik. Kadang-kadang tu yang kadang-kadang ada orang payah nak masuk tu, takut orang perasan dia dengan datang surau. Weh, kau pun datang. Sebab dia tak pernah datang. Tapi tak apa, ni rumah Allah, bukan rumah manusia. Tapi kita ajak manusia datang mengimarahkan surau ni. Kebetulan tajuk malam ni membina keluarga bahagia. Dan cara kita nak bina tu tadi, pertama ikut syariat. Kedua, kena faham nak bahagia ni tak ada pasangan yang kenal pasangan masing-masing, melainkan dia merupakan proses berterusan. Tu yang kadang-kadang dah 20-30 tahun kahwin, keluar lagi ayat, tak faham betul bini aku tu. Bapak dogi. Yang perempuan nak mengadu sama dia, tak pun nak jantan ni pun tak tahu. Mati lagi baik, macam-macam lah. Sebab proses berterusan. Dan yang ketiga, dalam membentuk kebahagiaan, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan buat banding. Itu basic je dulu. Jadi kalau kita tengok kan, macam manakah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Nabi baik dengan keluarga. Contoh macam ni lah, kita nampak bagus betul dia buat bini kan, suka tengok. Jangan risau, Nabi lagi baik. Baik betul dia didik anak-anak dia, jangan risau, Nabi lagi baik. Nampak budak tu kan, dia pimpin orang tua tu melintas jalan, baik betul budak tu berkonan tengok, jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bukan hanya baik, tapi Nabi baik terhadap orang yang tak baik terhadap Nabi. Macam mana? Level tu memang tak sama lah kan, memang tak sama lah, sampai bila pun takkan sama. Tapi kita berusaha nak jadi baik kan? Cara mencari bahagia menurut Quran dan Sunnah, pertama beriman dan beramal soleh. Beriman. Tu ada orang tanya ke Abang Samsul,
Ada artis tanya semasa surau, kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam hukum Islam? Dia kata tanya. Dia tanya macam tu soalan dia. Kalau lah pakai tudung tu wajib lah, menutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Bahasa surau tanya soalan tu kat saya. Abang jawab apa? Aku tak tahu, untuk aku tanya kau. Saya cakap, abang lagi anda ada. Saya kata, saya pun tak pandai nak bang. Tapi kalau saya lah, saya kata banyak lagi benda wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Ya. Baik-baik kiamat ayah wajib, tak ada masuk dalam rukun Islam. Amar makruf nahi mungkar wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Yang punya dia banyak cadar nak tanya nak masuk rukun Islam tu kenapa? Adakah kalau tak masuk rukun Islam dia tak nak buat? Tak tahulah abang dia. Tapi bang kan, saya tanya dia balik. Jangan baca rukun Islam je, baca rukun iman sekali. Percaya tak ke Allah? Percaya. Percaya tak ke Rasul? Percaya. Percaya tak kitab? Percaya. Kalau percaya, buat lah. Dah Allah suruh. Macam tu. Kenapa kau tak bertudung lagi? Kenapa kau tak tutup aurat lagi? Apa sebab? Belum dapat petunjuk. Bijak kan tahu lah. Tak cukup lagi ke Quran tu. Tak cukup ke Quran nak jadi sebagai petunjuk. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Maksud petunjuk tu, dia kata belum sampai seru. Belum sampai seru tu maksud dia aksiden, terbalik kereta tu, dia selamat. Tu seru sampai tu. Salah. Itu wujud hidup kau mati dah weh. Macam mana? Tu tak nak. Tadi bang tadi poti berdontung. Bayangkanlah, berdontung poti itu kono ke area, pantul ke kita tengah tengok drama ke-7 melastik ke hatimu. Contoh. Sekarang drama apa saya tak tahu. Sekarang apa tadi drama ni? Cik, apa? Betul tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya pergi surau. Baguslah. Tapi bayangkan kalau kena masa tu macam mana? Tu saya kata tu. Paling heran nonton Malaysia ni orang Melayu lah paling heran. Paling heran. Dulu macam saya kata dulu pukul 6 kalau nak tengok drama bersambung, dulu pukul 6 drama Cina. Saya ingat masa saya kecil tu Chow Yun Fat cerita Deban Long Pan Long Lao. Chow Yun Fat jari ni kena potong. Ya, beratus episod pukul 6 sampai pukul 7. Pukul 7 habis. Sebab apa? Tak berani dia pasang drama Cina pukul 7 sebab dia tahu orang Melayu semayang. Tiba-tiba zaman kita ni sekarang ni drama Melayu time maghrib. Dia fikir dah banyak kali saya sebut dah ni. Tak tahulah kan. Tu juga tu macam mana kita ni beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beriman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kita datang, kita semayang. Kenapa semayang jemaah? Sebab ingatkan Nabi. Kenapa tak? Apa boleh ingatkan Nabi semayang jemaah lah? Nabi semayang jemaah. Dan Nabi pernah bercita-cita. Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, Nabi kata ikut hati, tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi solat jemaah. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Dah tak ada kerja lain lah. Imam pergi bakar rumah orang, satu-satu rumah bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah imam nak orang bakar. Contoh tak? Tapi maknanya Nabi bagi penegasan. Penegasan kepentingan kita solat jemaah. Tengok tadi, kita Fatihah pun berapa ramai yang merayau Fatihah. Tapi kita diselamatkan dengan sembahyang jemaah ni, imam baca properly, neatly and according to the tajwid. Malam ni mau nak cakap putih ya. Kita tinggal amin
Kata baca Fatihah sendiri sesonyap tak lah dong. Fatihah lu tak betul tak tahu. Habis ya, imam hari ni ambil surah pendek-pendek. Semua dah berdoa dah. Ini imam muda ni mau panjang surah baca malam ni. Oh alhamdulillah. Dia baca surah duha di malam hari. Malam ni sebab ringkas, sebab dia dah dapat rasuk penceramah dah standby ke belakang. Tadi wirid sekejap je. Tahu je. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Doa tahu. Nampak? Macam tu lah. Dia perasan, dia sesuaikan diri dengan keadaan. Lepas tu dia tengok orang belakang ramai orang lama ke orang muda. Kalau orang lama, lain surah dia baca. Sebab orang lama boleh baca surah panjang-panjang. Sebab apa? Sebab dia sabar. Budak muda kalau nampak ramai baca surah panjang, memang malam tu lah dia datang. Agak macam tu kan. Contohlah. Tapi sini tak. Sini memang semua orang minta tolong baca panjang-panjang. Saya doa macam tu lah. Saya buat surat kepada pengurusi surau. Jadi makna kata kita sesuaikan diri dengan keadaan sembahyang. Tengok tadi kan, kalau kita tengok beramal soleh ni, beriman dan beramal soleh. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sekelompok ulama mentafsirkan bahawa kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah rezeki yang halal dan baik. Sayyidina Ali pula mentafsirkannya dengan sifat qanaah, merasa cukup. Dan begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas mengatakan bahawa kehidupan baik itu adalah kebahagiaan. Jadi beriman dan beramal soleh. Beriman, tak ada lah kan. Semalam boleh ada pula orang melamar girlfriend melamar girlfriend dalam konsert Coldplay kan, Will You Marry Me. Perempuan tu dah nangis ni, bertudung perempuan tu menangis, tak sangka macam tak ada mak ayah, perangai 2 ekor. Itulah. Tak tahulah tuan-tuan, heran saya tengok. Bolehlah macam tu. Siapa ngajar kau macam tu? Orang kalau kau nak nikah dengan budak tu, hantar mak bapak budak. Mak bapak lelaki ni pergi jumpa mak ayah perempuan ni, hantar wakil meminang, merisik, tanya dulu, bawa dia cincin tanyo dengan cincin tunang. Kalau dia pulang balik cincin tanyo, mak dia tak available, berambui balik. Macam tu ada ke konsert record lah tu, sarung cincin dah confirm lah. Siapa lah ngajar dan heran betul tengok. Tapi ni bukan ke Malaysia, ni konsert Coldplay ke Zimbabwe. Tahu lah. Bertunang hari ni, orang bertunang hari ni polik kan. Bertunang dengan jantan pun polik, tak malu. Orang kalau bertunang, jantan tu tunggu kalau betul nak tunjuk jalan, tuan rumah tuan kata dia datang ke Serdang ni, tuan rumah dah okey, dia duduk kat kedai Karim lah. Kedai tu je kedai aku tahu. Tak kisahlah duduk kat simpang, jangan pergi. Biar wakil je pergi. Gini, bergambar, bersanding. Siapa ngajar tu? Ambil rapat lah sikit dah tunang dah, rapat dah. Sama panggil orang tua tu. Hiyul kan. Hari ni, saya hari tak ada bagi tu tak. Kena jago tu, jago.
lelaki tak perlu poi pun. Omak orang tu yang poi dah. Entahlah tuan-tuan, banyak bodoh pelik sekarang ni, banyak bodoh pelik. Beriman dan beramal soleh. Sebab apa? Saya bentangkan paper cabaran pernikahan hari ini, pencabaran rumah tangga pada abad ini. Saya bentang paper dekat Tanjung Uda River Resort, Setiawan. 3 cabaran sebelum kahwin. Pertama, tak mampu. Tak mampu pasal apa? Tak mampu sebab tak ada duit. Tak mampu nak buat kenduri, tak mampu nak menikah, tak mampu nak bolon ada orang. Tetapi disebabkan keyakinan keluarga, mungkin keluarga dia yakin tak apalah dia kahwin sok murah rezeki dia, kahwin lah, tak ada masalah. Tapi ada jenis keluarga mampu tak mampu tu tak nak tahu. Tahu kau mesti siapkan hantaran macam tu 10,000 serba. Tak boleh serba satu tu kan, kasut sebelah ya pula. Serba sepasang arwah bah saya sebut pun. Tak mahu dia serba satu kan, subang sebelah ya. Kasut sebelah ya, macam mana pula kan? Serba sepasang. Kan? Serba berdiri lah, apa serba baring lah, serba robah lah, bantai lah kan, tapi tak mampu. Tak mampu satu hal. Kalau yang macam tadi keluarga dia redha, tak apalah, tak payah apa, senaskah Quran pun memarahi. Yang penting jaga agama. Oh cik, itu. Tetapi ada pula dah lah tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Personal loan ni tak apa, tapi masalah personal loan dengan interest. Dengan duit yang ada interest ni buat mas kahwin, buat hantaran. Salam dengan mas kahwinnya RM300 tunai, RM300 tunai campur interest. Benihnya nak bina rumah tangga dah tak betul. Macam mana? Dia cakap. Kemudian kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Bangang segala luar. Ilmu agama tak belajar apa, tak ada, tapi nak kahwin. Kadang-kadang ada orang perempuan tu dia memang selera, dia tak nak orang Melayu. Dia tak nak muka macam kita ni, hidung macam ni, tak nak dia. Dia nak yang berkilau. Dia nak yang Nigeria, ambukutu kukukutu semua. Metalik kawan tu. Dia nak yang macam tu. Saya pesan kepada semua, kalau betul lah yang nak kahwin dengan pasangan yang berlainan budaya bangsa ni, satu je pesan. Banyak dah yang kita jumpa kan, cakap dia kalau boleh. Sebab kita budak sekarang ni lagi larang lagi dia buat. Cakap dia macam ni lah, kalau kau nak kahwin dengan budak tu macam ni lah. Kau cakap dengan dia, abah bagi masuk 6 bulan, suruh dia belajar agama. Kau kahwin lah, abah tak ada hal pun, tapi suruh dia belajar agama. Sebab kita tak nak dia masuk Islam semata-mata nak kahwin. Banyak yang berlaku bila dah kahwin bergaduh. Masalah banyak. Kenapa you tak solat? You yang suruh I masuk Islam. Sekarang you nak suruh I semayang pula. Dah gaduh. Saya hanya melakonkan semula watak itu supaya mudah difahami. Kan? Kesian botol yang keluar tu, nak masuk-masuk lah, tak buat lagi dah kau. Tak buat dah. Oh, hari ni ramai botol, saya ingat 15,000 tak kurang. Lempah sampai keluar. Itu ada kursi lah tu. Kursi ke berdiri tu? Duduk. Ada kursi ke tu? Ada. Okey. Ayolah. Tak ada yang seorang tu tinggi mana lah, nampak ada berdiri tempoh. Oh tak. Oh anak daro. Anak daro jangan baik perangai macam tu. Macam tu lah. Dia tak ada ilmu, tapi nak kahwin, mandi hadas pun tak tahu. Macam mana? Kan? Kalau kata waktu saya forum, siapa tengok forum saya dengan yang tazkirah malam Jumaat tu lah, saya dengan Dr. Nik Salida kan. Ingat tak Dr. Nik Salida kata apa? Orang panas barat pun tak layak kahwin.
Jangan ada orang rupa dia ada darah keturunan Panglima, semua nak ditampar. Kau jangan ada pegang kau ni lah. Dia ni kawal dulu perasaan marah kita tu. Dan yang ketiga, ikhtilat. Masalah rumah tangga, ikhtilat tak jaga. Yang bertunang, satu bertunang tapi dah bebas bergaul macam dah kahwin. Tetapi ini termasuk juga ikhtilat ni. Dia bertunang tapi lelaki dan perempuan ni masing-masing tak jaga hubungan. Batas hubungan tak jaga. Perempuan ni dah macam-macam buat dengan lelaki lain, yang lelaki dah macam-macam buat dengan perempuan lain. Bila kahwin, bocor. Lepas beberapa tahun, bocor maklumat, dapat tahu dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Dapat tahu lelaki ni dulu pernah buat ni, ada gambar. Jumpa pula gambar lama perempuan ni, jumpa handphone, jumpa mesej lama perempuan ni. Macam-macam. Akhirnya masalah. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Statistik. Tahun lepas rekod hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru dalam majlis yang sama, ketika pengantin lelaki nak baca lafaz taklik tu, terdengar keluarga perempuan menjerit, hantaran tak cukup 1,000. Dia ceraikan talak 3 depan semua orang, majlis yang sama. Jadi kalau siapa nak pecahkan rekod tu, lopehkan nikah, cerai tu. Kalau nak pecah rekod lah, bayang apa punya tahu dahsyat tak dahsyat. Macam mana boleh main-main macam tu? Dengar. Haram hukumnya kalau bercerai, dengar saya cakap, haram hukumnya pada siapa yang bercerai tanpa sebab-sebab yang syar'i. Kenapa cerai? Kami tak sefahaman. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tak ada. Baca balik, tengok sijil nikah tu, apa dia sebab-sebab kat belakang tu ada. Meninggalkan beberapa bulan berturut-turut, tak memberi nafkah, mendatangkan kecederaan pada tubuh badannya, kan? Apa lagi? Antara je lah. Ini saja, ayah tak boleh lah tengok muka dia. Itu tak ada. Dan orang perempuan ingat, barang siapa orang perempuan isteri yang memohon cerai, minta cerai tanpa sebab yang syar'i, biduni ba'sin, tak boleh. Dan kalau minta juga, I tak boleh sebab ada lelaki lain yang I suka. Contoh, haram baginya bau syurga. Bau pun tak boleh, masuk lupa lah. Akhirat nanti bau syurga terbau berapa tahun? 500 tahun perjalanan dah terbau. Bau yang pengsan. Macam mana nak masuk? Dah bau tak boleh. Itu sebab jangan pertikai dalam Islam kuasa talak tu diberikan kepada suami. Kalau bagi ke orang perempuan, tak berapa kali sehari pun tak tahulah orang lelaki dah kan, I ceraikan you. Tak kira. Lepas tu nampak, ih sakit hati, I ceraikan you lagi. Nampak, 2 kali lah. I cerai you. Tak puas hati ke? I ceraikan you. Pukul 6.45 dah sampai surau Ali Yakin dekat sah pertama. Pahal Ji 3 kali hari ni. Bayang 3 kali dapat itu, seorang tu 7, seorang tu 5. Kau macam mana? Oh, aku tak ada ni. Tengoklah, aku lagi siap-siap dah. Ayo kan. Jangan bawa bincang, fikir anak-anak. Ada satu kampung tu, saya ceramah kat sekolah tu. Masa tu tajuk dia Dilema Ombak Rindu. Kampung tu tak bosan mana tau. Dalam kampung tu ada satu sekolah. Dekat sekolah tu 1 tahun 1 kelas. Maksudnya darjah 1 satu kelas, darjah 2 satu kelas, darjah 3 satu kelas.
Bayangkan dalam kampung tu, dalam sekolah ni, mak ayah masing-masing bercerai-berai. Masalah dah lah bercerai, ayah dah kahwin lain, mak dah kahwin lain, duduk kampung yang sama. Bila anak balik sekolah, pergi rumah mak, kau balik rumah ayah kau. Pergi rumah ayah, kau tak tahu ke makcik kau ni tak suka kau, pergi balik rumah mak kau. Sudah jumpa dak tu tidur kat surau masjid. Kena bercerai ni, marah-marah orang perempuan, cubalah sabar sikit, fikir anak. Marah sikit, cerai. Dah, hantar semua di mak saya. Semua lelaki jahat. Tak ada betul lelaki yang elok dah. Sabar. Orang perempuan senang masuk syurga. Sabar banyak. Bila lelaki cakap sabar, fikir anak. Oh, masa awak buat pandai tak fikir anak pun. Dia nak dia bagi. Aduh, ya hujah kau kan. Tu lelaki sudah. Betul. Abang tu kan. Abang kan. Abang bawa meja dulu kan. Betul. Jadi makna kata kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita nak beriman dan beramal soleh. Didik, terapkan dengan nilai-nilai agama tadi, syariat tadi. Bawa anak-anak keluarga datang surau macamnya. Oh betul. Tadi siapa tolong kawal anak masing-masing ya, tolong kawal, pastikan anak-anak ni saya kawal. Alhamdulillah anak-anak semua terkawal. Dan bawa pergi. Yang ayah korang menengokkan anak kan. Anak baik panggil. Tadi kat rumah dah cakap jangan buat panggil. Jangan buat panggil. Ayah tengah semayang, budak tu meloncek depan dia. Cik. Ayah, ayah kau siap kau. Siap kau. Iya, tengok budak-budak memang macam tu. Itu sebab kena pandai. Kita kena pandai jaga budak-budak. Itu sebab kadang bila orang tu mau tengah semayang, budak-budak kat belakang tu lagi. Ada seorang pakcik ni, Dik, semayang betul. Masuk sah. Masuk sah macam mana? Senyap, ikut semayang. Pakcik ni lambik semayang, dapat pahala. Sebab dia tolong kawal budak ni untuk orang lain semayang. Loh, macam tu, okey lah. Baik ni boleh lah balik. Tak, kau nak lah semayang. Janganlah dapat tu balik lah kau. Kan? Budak-budak tu berlari-lari. Kau ni nak beli lagi, pergi balik. Dia cakap dulu. Balik budak, sampai tua budak tu tak datang surau. Sebab cara kena betul. Mana? Namun pun budak. Lainnya kalau orang yang besar-besar macam ni, lari. Tu yo halau balik. Tiba masuk dah tu bangku baik pangai. Kan? Tu yang saya ajar tu, kalau ayah tengah semayang, Allahu Akbar, anak tu panjang. Cecek ni ayah anak panjang. Mak yang pergi meja jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ke sudah, sampai ke tua budak. Waktu semayang meja jauh. Waktu semayang meja jauh. Tarik anak tu perlahan ikut ayah. Macam mana ayah buat? Pandai anak mama. Serdam mama lah. Pandai anak mama. Ya, sebab dia budak lagi. Lainlah kalau ayah tengah semayang, kau mak panjang. Itu patut kau ubat dengan kau lah. Tu bangku baik perangai. Kan? Saja nak cuba kan. Saja nak cuba tengok lelaki kuat tak kuat kan. Yang kedua, nak mencari bahagia, banyak mengingati Allah dengan berzikir akan dapat kelapangan dan ketenangan sekaligus. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ketahuilah dengan mengingati Allah maka hatinya akan tenang. Itu sebab liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab kita buat majlis ilmu. Buat majlis ilmu nak ingat Allah dan Rasul banyak-banyak. Kan? Iyalah. Ya. Kalau tidak tu sebabnya kalau kadang tu heran ada orang marah. Ni ada orang cakap pula buat tahlil tu ikut Hindu tu.
Masa bila pula mana dengar ke kuil la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau ada boleh join. Tak apa bodoh orang ni lah kan. Aduh lah. Liman kana radhiyallahu wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Surah Al-Ahzab 21 tu beritahu kalau nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsiran. Dalam kenduri tahlil, dua pahala yang paling besar sekali. Pertama zikir, yang kedua makan. Zikir, kalau harap tempat lain belum tentu kita buat banyak macam tu tuan-tuan. Kenduri tahlil tu kita buat macam-macam. Tuan-tuan nak belajar tahlil panjang, tuan-tuan pergi Somban. Tak ada pendek-pendek Somban tahlil tuan-tuan, semua panjang. La ilaha illallah la ilaha illallah bishfina min kulli da wa afina minal bala rabbishfina min kulli da wa afina minal bala ya arhamar rahimin salimna wal muslimin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya latif ya latif ya latif. Apa ujung tu? Afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Logo dah ni. Dan habis ni tak. Itu pun 1000 belum. La ilaha illallah. Seorang berapa menit dah seorang. Ya. Itu pun ada yang cakap tak boleh buat tali sebab menyusahkan tuan rumah. Siapa cakap? Tuan rumah yang nak buat. Kalau tuan rumah tak mampu, jangan buat. Berapa banyak yang minta tolong surau buat? Buat kat surau boleh tak? Boleh, boleh, nak boleh. Bagi nama dia tu. InsyaAllah kita buat kan. Okey je. Janganlah kau tak buat, janganlah kau beritahu orang lain buat. Yang buat tahlil semua neraka. Apa sedap kau? Malam ni 10 Syaban baca Yasin 3 kali. Boleh tak? Boleh. Nabi suruh hidupkan malam ni 10 Syaban tu dengan amal ibadah. Kalau kita nak baca Yasin, boleh tak? Boleh. Nak baca Yasin 3 kali, baca doa, boleh. Yang tak boleh, mewajibkannya tu tak boleh. Nak baca Yasin, boleh. Baca Fatihah, boleh. Baca satu Quran, boleh. Tak agak nak baca 3 kali Yasin, sekali boleh? Boleh. Yasin, Sadaqallahul-Azim, boleh. Itu berhentilah jadi orang. Bapak pemalih pahala pula kan. Nak contoh nak beritahu hidup kita ni boleh, cuma jangan sampai mewajibkan. Nak buat tahlil malam ni, malam esok tak buat, tak nak buat malam ni je. Boleh. Oh, mesti 3 kali ke? Mana pula itu yang jadi masalah dekat orang kita tu. Dia mewajibkan benda tu. Tak boleh. Itu je. Kan? Kita zikir banyak. Sebab kalau kita duduk rumah sendiri pun belum tentu kita buat banyak tu. Kecuali orang sedangnya lah. Kan? Kecuali ni taman apa nama? Taman apa nama? Ha? Seri Kembangan. Oh, Seri Kembangan. Tak ada taman lah sini. Seri Kembangan. Yalah. Kalau memang kita zikir banyak tu sebab tahlil tu. Kedua makan, sebab tuan rumah tu memang niat nak sedekah makanan tu orang. Dia kadang niat untuk arwah. Tak salah. Buat. Kan tu sebab orang yang datang ke duit jangan kesian, makan betul-betul. Orang sedekah kan bertambah banyak lagi pahala orang. Kan? Ingat Allah banyak-banyak. Kan? Ingat Allah banyak-banyak. Yang masalahnya apa yang tak ingat Allah itu susah. Kemudian bergantung kepada Allah. Ketiga, dengan cara seorang hamba memiliki kekuatan jiwa dan tidak mudah putus asa dan kecewa. Allah berfirman, siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Kebergantungan kepada manusia. Itu cerita dia kan. Malaikat Jibril beritahu kat Nabi kita supaya sakit kita lah tu. Pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan disambung kat situ, kemuliaan seseorang mukmin itu adalah apabila bangun jadi waktu malam beribadah pada Allah
Dan keperkasaannya pula adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk yang lain. Maknanya dalam ini, bersandarlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, perbetulkan niat itu. Innama a'malu bin niat. Sebab apa kahwin? Kerana Allah. Ni tak? Sebab apa kahwin? Mak bising. Bising kau jawab, bila kau nak kahwin, bila kau nak kahwin, tutup bangku, bila nak kahwin. Mak bising. Mak memang kojoi bising. Seorang ibu, seorang isteri memang hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi kalau dia bising tu biasa. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dah kahwin pula, bila kau nak beranak? Bila beranak pula, lelaki anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jauh kau. Salah pula beranak. Dia nak bising, nanti dia bising. Yang seorang tu, kenapa kau nak kahwin? Kau kawan habis kahwin amang, tinggal saya je belum. Yang tu, kenapa nak kahwin? Umur saya dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang, kenapa nak kahwin? Gorap tengok budak perempuan, lagi tahu. Susah nak jumpa orang yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mak, saya kahwin ni kerana Allah. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Lopeh tak lopeh tak tahu, tapi itulah alasan dia bagi. Sampai hati abang buat saya macam ni. Tergamak abang, kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Jawapan. Boleh cuba lah, lopeh tak lopeh tak tahu tau, boleh cuba. Ya. Bergantung kepada Allah, lillahi ta'ala, semua kerana Allah. Cari ada satu buku, kata dia hidup dengan bismillah. Ada satu buku tu, hidup dengan bismillah. Bismillah tu maknanya niatkan Allah. Kita kadang-kadang baca bismillah lah, nak minum air kan, Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tapi tak sampai ke hati. Naik kereta, nak start ni, Bismillahirrahmanirrahim, start. Start motor, Bismillahirrahmanirrahim, kamu ini, tapi tak sampai ke hati. Sebab dia jadi prosedur, dia tak sampai ke hati. I love you too, tak sampai ke hati. Dia kena maksud kan? Rindu betul abang dekat isteri abang, I love you. Saya menggayakannya, bagi faham. Kau nampak Samsul Debat macam ni, dia kat rumah romantik tau. Iya. Kalau lah nama bini aku pendebat juga, mampus. Berhujah, tolong bagi alasan kenapa saya yang perlu masak ini. Rumah payah macam tu. Nampak tak kan? Jadi makna kata lillahi ta'ala, bekerja semua kerana Allah, dalam rumah kerana Allah, semayang semua kerana Allah, masak kerana Allah. Allah. Macam contoh bulan Ramadan kan, bulan puasa, orang perempuan bangun sahur jangan merungut. Bangun sahur tu, siapkan masak kerana Allah. Pecah telur dadah kerana Allah. Aku masak hari ni kerana-Mu ya Allah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Bagi pula anak, suami semua makan, dapat dia puasa. Sebab dia sahur kita tu, Allah izinkan jadi kekuatan untuk dia puasa. Ni masak mohon, aku je bangun, membuta tu mati lebih baik lah. Apa macam tu kan? Jangan orang perempuan ni senang masuk syurga, tapi kenapa kalian gemar mempertikaikan? Aduh, cari salah lelaki. Tak ada siapa yang sempurna, tapi kita hidup nak menyempurnakan. Itu je. Mana yang isteri kurang, kita cukupkan. Faham? Mula sangka buruk tu. Mana yang tak cukup, kita cukupkanlah. Sangka buruk lagi, salah juga aku cakap. Mana yang isteri tak cukup, suami perlengkapkanlah.
Mana yang suami tak cukup berkeperluan, isteri sempurnakanlah. Kan? Saya tak sebut pasal kahwin, saya sebut pasal benda lain. Janganlah sangka buruk. Perempuan ni dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak mati, tapi sangka buruk tak boleh buat. Mana yang suami tak cukup, kita cukupkanlah. Contoh aku pukul. Tak ada tu kau fikir, tak ada benda lain kau. Kan? Kemudian sentiasa mencari peluang berbuat baik. Buat baik pada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang ikhlas. Tangan kita ni buat benda-benda baik. Contohlah kan. Contoh surau yang cuba kita tengok. Kapet tawal. Ingat tiba-tiba ada dinding cermin, sliding door. Nampak? Aircon 1, 2, 3, 4, 5, 6 aircon semua on, kipas pun on, pintu buka, sejuk sampai ke jalan. Jadi tuan-tuan dan muslimin, yang paling posa dan mustahak kita nak jaga institusi surau, institusi ibadah kita ni, kena ada maintenance yang baik. Aktiviti mesti dijalankan dan digerakkan. Tuan-tuan tahu datang, tuan-tuan tak tahu Dewan Mesyuarat berapa kali ni nak panggil penceramah. Penceramah top 5 Malaysia lah tu. Saya tak cakap saya kan. Jadi tuan-tuan, kalau nampak tabung, tolonglah sumbangkan. Jadi saya mohon dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melancarkan tabung program dakwah dan aktiviti Surau Al-Yakin Seri Kembangan. Jadi saya mohon kepada wakil pemuda surau untuk menjalankan kutipan bagi tabung program ni. Mana tabungnya? Mana pemuda Mana ni? Ya. Ha? Macam mana? Dah gerak dah? Oh, tabung dah gerak. Mana? Nampak tak tabung tadi? Tuan, apalah macam tu? Bertindan lah tabung macam tak bergerak bagi. Dah. Lalu sekali lagi. Kalau tak ada duit RM10 masuk RM100. Tak ada RM100 kan? Luwut dah golang tangan rantai, mana ada masuk dalam tu. Kalau tak ada pun bagi handphone tu, tahulah JK Surau, format dan hantar ke kedai esok dapat berapa. Bagi semangat. Cik. Yang paling tak tahan bila umur semangat ni orang lelaki mula lah. Ken plakat tu tak ada poket. Kau tak payah berlakon pun bondo Transfer pun tak apa. Nanti transfer dekat account bank. Account bank Surau Al-Yakin Seri Kembangan. Mengalir pahala. Rugi kalau kita tak sumbangkan. Ya. Jadi mana kata tadi mencari peluang buat baik, sebab bila buat baik bagi sumbangan, dia akan memberi ketenangan hati. Firman Allah SWT, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah atau berbuat kebaikan dan ketaatan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Barang siapa melakukan hal itu kerana mengharapkan keridaan Allah, nescaya kelak kami akan berikan padanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Buat benda-benda baik. Kemudian begitu juga tidak panjang angan-angan tentang masa depan dan tidak meratapi masa silam. Fikir tapi jangan khawatir, jangan banyak berangan-angan terhadap masa depan. Masalah ni kita gemar panjang cita-cita. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita panjang cita-cita. Kalau hidup pagi, jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam ni, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Tapi ayat kita selalu macam tu. Dah nak raya dah ni.
Cik baik aku dah tempah. Pagi raya besok mesti buntang orang tengok aku pakai baju. Soalan, confirm ke hidup lagi pagi raya? Itu cerita. Jangan panjang cerita-cerita. Kau tengoklah rumah aku hujung tahun ni jadi macam mana, cik. Belum tahu lagi. Kan? Jangan kejangkau, ya. Kemudian kalau kita terlampau memikirkan masa depan yang belum pasti, ia akan menimbulkan rasa gelisah dan kesukaran yang belum tentu datang. Juga tidak terus menatapi kegagalan dan kepahitan masa lalu, kerana apa telah berlaku tidak mungkin dapat dikembalikan semula. Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi kamu, dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Bila menimpamu sesuatu dari perkara tidak disukai, janganlah kau berkata, seandainya aku melakukan ini dan saya akan begini dan begitu. Tapi katakanlah, Allah telah menetapkan dan apa yang diinginkan dan dia akan lakukan. Sesungguhnya kalimat seandainya itu membuka kepada syaitan, membuka amalan ruang kepada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Kalaulah aku macam ni, tentu tak macam tu. Kalaulah aku datang awal sikit, tentu tak kena hujan. Jangan cakap macam tu, ya. Kemudian melihat kelebihan bukan kekurangan. Kita ni manusia, suami manusia, isteri manusia, anak manusia, tak ada yang sempurna. So gomok-gomok ikan ada tulangnya, sekuih-kuih ikan ada isinya. Sebaik-baik orang ada kelemahan, seburuk-buruk manusia ada kebaikan. Kalau kita pilih nak pandang kebaikan, insya-Allah jumpa. Pilih nak cari keburukan pun boleh jumpa. Maka tepuk dada tanya iman, tuan-tuan nak pilih yang mana. Isteri buat salah, pandang banyak lagi kebaikan dia kat kita. Suami buat salah pun orang perempuan tolonglah fikir banyak lagi kebaikan dia. Ya. Jangan sibuk buka mana tu. Sampai bila-bila tak boleh move on, kata orang Sri Kembangan. Ya, macam tu. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih manusia, tak perlu. Kita perlu ikhlas. Kemudian sebagai orang tua, sebagai suami isteri mak ayah, tunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Kau jangan isok-okok. Isok-okok kau siap. Sambil dia sound anak lahir lagi dah diajar supaya dia mulut dia tu kan bercakap yang baik-baik, sentiasa buat baik. Maka dibawa pergi jumpa imam, minta imam tahnikkan baby tu. Tahnik ni lahir-lahir dah boleh tahnik dah. Seawal minggu pertama tu boleh tahnik. Janganlah mau bona. Ada sekali tu saya ceramah kat Tanjung Karang tu. Orang tu dibawa anak suruh tahnik, dah berdiri pula tu. Segala penceramah datang semua suruh tahnik anak. Itu tu. Dah bosan pula ni. Tak apalah ustaz. Iyalah. Mes ni kau datang pula tu. Buka mulut. Ya, tahnik. Kita disunatkan tahnik tu daripada kelahiran tu. Kalau boleh cepat-cepat 2-3 hari tu dah boleh dah tahnik. Hari pertama, kedua boleh tahnik dah. Disunatkan hari ke-7 bagi nama yang baik-baik. Hari ke-7 ini belum baru bosah paut dah ada nama. Ambil marker tulis kat paut tu. Gila betul. Disunatkan bagi nama yang baik-baik. Kita ini bulan apa? Kita combine nama kita Nama abang Yahya, nama saya Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Tak nama yang baik-baik. Dan kita disunatkan hari ke-7 tu buat kekah untuk anak. Tapi kalau tak mampu, siapa kata buat kekah mesti baik kenduri? Kekah tu ambil daging tu, cari orang yang pandai masak, tolong masak kan, masak manis, jangan masak podeh, masak manis, buku-buku packing-packing hantar masjid jiran. Kekah lah tu. Tu maksudnya. Faham? Kenduri tu kemudian tak nak kenduri pun tak apa. Tak ada duit buat kenduri. Siapa sebab kenduri? Oh sebab kekah.
Contohlah. Lepas tu kalau nak tahnik budak tu, cari imam yang tak merokok. Ini imam ni serokok. Dah ready dah baby? Ready dah? Jap, habis batang dah. Oh, dah buang. Kawan tu ambil. Dia ambil kurma tu, selalu bismillahirrahmanirrahim. Dia kurma ambil, tolak. Dia letak kat langit budak tu, berkorut muka baby. Baby tu berkeluar kat hati tu, kat bisik kat hati. Ini Danhil ni, tahu tak? Ya. Imam rokok bagi gila. Kan aja. Iya, yang baik-baik. Ya, didoakan. Paling simple, alam nasyrah wajah, alam nasyrah laka sadrak. Ayah apa boleh buat? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Bukan tengok baby tu, tengok handphone baca. Tak hafal lah. Tahu kan, tak apalah. Buat tahnik. Kan? Tunjuk teladan yang baik. Ayah semayang, pergi semayang. Ayah tak semayang. Ingat tak dulu masa kecil-kecil dulu? Keluar ya gambar orang bercium kat TV, tutup mata. Ayah yang marah. Tutup. Ayah tengok. Tutup mata. Oh, ayah. Teladan yang baik. Ayah tengok, mana ada ayah nak tengok dah sudah ke belum, ayah kata. Kan? Tengok teladan yang baik. Ayah hanya cakap yang baik-baik, maka anak pun cakap baik-baik. Ayah datang duduk dan diam je kat surau, anak pun ikut duduk dan diam. Kan? Ayah dia semayang, anak pun semayang. Anaknya azan, tak lama betul anak dia pun apa, ayahnya azan, tak lama betul anak pun ikut azan. Dia tengok ayahnya jadi imam, satu hari nanti aku pun jadi imam, dapat anak jadi imam. Ya. Kita buat pertandingan azan kategori maghrib dan kategori subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, subuh. Macam tu. Maghrib dia banyak Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab bagi can budak main bola tu balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah sampai rumah dah budak tu. Kalau subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Tentu panjanglah sikit. Kan? Kalau subuh, hayya 'alas salah. Tentu je. Tegas sikit. Kalau maghrib, hayya 'alas salah. Panjanglah sikit. Tak mahu dia nak as-salatu khairum minan naum. Tidur aku subuh. Ya, barulah pagi tu orang semangat pun. Kadang Bilal bila pagi subuh macam sini tak ada masalah, sebab saya difahamkan subuh pun memang macam ni ramai. Dah terbanyak yo pun. Bilal kan nak azan tengok ada orang Allah sedih ya kan.
Allah, sedih. Ya, tu belum cerita yang seram sajuk tu. Ada azan seram sajuk, orang dah keluar rumah masuk dalam balik. Tak jadi dia punya menyeramkan azan. Masuk dia balik. Yang Bilal tadi azan dah sedih. Allahu Akbar. Yang kawan tu masuk tinjau kat sliding door, dia tengok tak ada orang. Ini mau aku jadi imam ni kan? Balik dah. Langsung tak ada orang. Tu semua tu kan. Tuan-tuan dapat imam macam ni, tuan-tuan steady, tuan-tuan datang jangan tak datang. Bagus. Imam muda ada, imam lama ada, macam tu lah. Dia kata kombinasi yang terbaik. Datang kan? Iya, datang, jangan datang. Iya, semayang berjemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Pahala dia? Berapa? Wih, tahu. Tak payah ajar lidah. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Datang. Jangan tak datang. Kemudian curahkan kasih sayang, luangkan masa bersama. Nabi pun sayang. Nabi ada sekali tu Nabi apa? Nabi bermain dengan cucu, dengan anak dia. Nabi jadi kuda. Anak cucu dia main, dia pegang-pegang kepala Nabi. Kenapa Rasulullah biar dia pegang main kepala itu? Sahabat-sahabat tengok. Lepas tu dah main-main bergurau tu, tiba-tiba semua berbaris. Semua Nabi cium dahi seorang Nabi cium. Menangis sahabat, aku pun tak pernah cium anak aku macam tu. Apa Nabi beritahu? Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Sayang ahli keluarga kita. Cakap dengan isteri kita. Cuba tengok khutbah terakhir Nabi kan. Apa Nabi sebut? Seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu juga mempunyai hak atas kamu. Apabila hak isteri kamu disempurnakan, maka hendaklah kamu menyempurnakan haknya. Apa haknya? Hendaklah kamu memberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang, bagi nafkah mesti dengan kasih sayang. Bukan nah ambil babui nyempah kamu kau. Tak. Wahai isteriku, menginsafi ceramah Syamsul debat malam tadi. Sedilah kiranya kau menerima wang nafkah pada bulan ini. Abang berjanji mulai saat ini tidak akan ada sekalipun abang nafikan hak isteri abang tu mendapatkan nafkah. Isteri pun, abang susah aja abang ni. Ambil, tetap ambil. Ya dalam, abang setakat RM20 saya bagi. Itu ayat perempuan masalah tu. Kalau suami mampu bagi sikit, syukur. Abang, makasih lah abang bagi. Ni abang bagi RM20 ni, abang ada duit belanja tak? Nanti abang tak ada duit belanja macam mana? Saya tak nak lah. Abang pandai lah abang cari, jangan risau. Doakan abang, kalau ada lebih abang bagi lebih. Abang setiap hari tak pernah gagal doakan abang. Ataupun suami mampu bagi, nah ambillah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Setuju tak perempuan? Itu dalam contoh dah nampak mata duitan. Tu belum botol-botol lagi kan. Macam ni setuju. Wow, betul tak tercontoh tu tak? Tapi kalau suami bagi, isteri ambil, terima kasih bang, alhamdulillah. Ataupun suami yang bekerja, isteri yang bekerja, dia boleh, abang tahu kan saya kerja, tak apa, duit ni abang simpan untuk keluarga kita. Saya tak nak, saya pandai cari sendiri. Yang penting abang jaga keluarga kita, okey? Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Kalau bagi memang dia ambil, minta ada banu, dia pulang kan dah. Percaya tuan-tuan. Dia nak pulang kan, memang tidak lah tuan-tuan. Sedihlah kiranya ni banyak RM2,000, tahu tak apa. Ya, curah kasih sayang, mencari rezeki sangat mencabar. Kadang-kadang mak ayah hari ini terlalu sibuk. Kalau sibuk macam mana pun cari masa. Ya, macam saya kan ada hari-hari yang tiba-tiba tak ada ceramah ataupun minggu tu, malam tu free tu, saya buat bagi jom kita pergi makan. Pergi makan jangan lekor main tipun.
Alang nak makan apa? Tanya anak ni nak makan apa? Anak ni nak makan apa? Nak makan apa? Order. Si goreng lakna, si goreng patai, si goreng kampung, sup eko, tom yum soto, tom yum seafood, ikan siakap 4 rasa. Orang buat pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Biasa berapa? Orang perempuan memang rasa 3 je. Masam, masin, manis. Rasa keempat orang lelaki rasa time bayar. Lain macam rasa. Rasa keempat tu rasa lain macam. Bila dah bayar, yang lagi lain macam tu masuk dalam kereta, dia tanya, berapa bang? Berapa? Sakit dia hati. Awak dah lain macam lah. Berapa? Adalah, cakap dah berapa? 138. Murah. Tu yang lain macam. Tu yang jadi lain macam. Jadi 4 rasa. Rasa keempat rasa lain macam. Bayang kalau orang makan jet Langkawi sampai 1000 lebih seekor ikan. Itu lagi macam-macam rasa. Kan? Kemudian memberikan didikan agama dan moral yang mencukupi. Berikan agama dan bagi mesej-mesej. Paling senang ikut Nabi. Nabi baik, anak kita pun jadi baik. Saling hormat satu sama lain. Wujudkan sikap saling hormat. Kalau mak ayah dia memang menjerit-jerit bercakap, jangan terkejut kalau anak pun menjerit-jerit cakap dengan mak ayah dia. Kan saya cakap di awal tadi, siapa aja anak kau aja, mak ayah aja, tak sedar. Tu sebabnya hati-hati cakapkan anak, tak baik cakap macam tu. Slow cakap. Salam cium tangan macam mana? Bagus. Hormat guru macam mana? Pesan ke anak. Pokok sena tepi sepadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Pesan ke anak tu. Ingat pesan guru tu, mana guru suruh buat guru tak bagi buat, jangan kau buat nak. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Itu kan? Jaga hormat menghormati. Kerapkan komunikasi satu sama lain, berbual, berbincang, bertukar-tukar fikiran. Dan ni ayah ajar solat macam ni, angkat takbir macam ni, macam mana, lepas tu macam mana ambil wuduk, macam mana, apa surah nak baca, macam mana tahiyat tu ya, kita tak sedar. Yang kita ajar tu kan, tu sebab kita kena didik anak kita mengaji Quran tu daripada alif bata tu, kena mengaji, kita ajar dulu. Sebab bila kita ajar, dia dah kena huruf, baru hantar dekat guru. Sebab apa orang tu dulu buat macam tu? Sebab paling tidak bila anak tu besok membesar, dia mengaji je, kita dapat pahala setiap huruf yang dia kenal. Sebab kita yang mula je. Ya? Kita dah mati ni, dalam kubur ni. Kita dalam kubur. Anak kita yang baru kahwin cakap dengan isteri dia, yang esok pagi kita solat subuh berjemaah kan. Tiba-tiba bang, kenapa? Teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Pahala mengalir kat kita sebab kita terapkan dia sebagai jemaah. Ini tak petang besok kita karaoke nak. Kenapa nak? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang jemaah. Balon tuan-tuan. Banyak lagi benda baik boleh ajak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita ni, dalam keluarga kita ni, macam saya kata tadi, hidup ni pun sementara. Sementara. Jadi penting ni kita faham. Nabi aja anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas, dia cari minta lebah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu cabaran dia. Jadi jangan sibuk nak kejar kaya, kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Kedua, Nabi pesan juga dalam hadis yang lain, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, InsyaAllah bahagia. Kerja kampung, kerja tukang kebunnya, kerja kilangnya, kerja office boy, tapi halal, anak insyaAllah cukup, berkat. Seterusnya Nabi sebut dalam hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Berhentilah jadi suami isteri yang saya sebut, saya tak pernah dapat ni, saya tak pernah dapat ni. Berhenti cakap macam tu.
Tapi berilah apa yang kita boleh beri, insya-Allah berganda-ganda lagi Allah nak bagi kat kita. Seterusnya Nabi cakap, manusia yang paling kaya. Boleh kaya pun. Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita jangan sibuk nak kejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kejar akhirat, dunia dapat, kejar dunia dapat sebahagian, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi cukuplah sekadar tu. Saya faham runungan mata, cara memandang tepat, macam tak puas hati itu memandangkan masa tak boleh dilanjutkan lagi. Tapi insya-Allah kalau ikutkan boleh panggil, ikut banyak lagi nak cerita ni, mana kena panggil lagi ya? Kita target dalam bulan 6 atau bulan 7 tahun depan ya? Lok terus tarik, kita buat 2 Syamsul, Syamsul Bat dan Syamsul Rawah. Kita buat masa tu, saya rasa dengan sumbangan malam ni dah boleh kita buat 2 tingkat buat surau ni. Bagi sumbangan, bagi sumbangan. Kalau tak bawa duit malam ni, ambil, minta nombor akaun ke AJK, transfer. Buat subuh esok, sedekah subuh. Sebab Nabi bagi formula, siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ini. Pertamanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang keduanya adalah sedekah subuh. Transfer, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, transfer, hantarkan nombor akaun, akan surau Al-Yakin. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Yang penting kejar kebahagiaan, ikut cara Islam. Jangan dilayan bodoh-bodoh yang muka-muka ke luar ya. Jadi dengan ini tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas sudah mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, cantik di padang rumah penghulu, kayu tokek dari papan, alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir, kita kembangkanlah menjadi intan.